Masuk dah sekejap. Minta maaf. Okey, insyaAllah dah masuk dah. Dapat tak? Okey. Dah keluar dekat. Dah ada dah, Ustaz. Okey. Okey, dah ada dah. Okey. Tadi saya masuk dekat lain tadi. Saya minta maaf. Saya bagi sekarang yang link yang baru. Okey, tuan-tuan dan puan dah dapat dah. Okey, boleh kita mulakan pembelajaran kita. Saya mengulang kembali saya mengulang kembali sebab mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan ni dia baru mengikuti siri yang kedua. Minggu lepas mungkin tak sempat nak ikut, mungkin tak tahu dan sebagainya. Jangan bimbang kerana pertama, apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas tu sebenarnya ada rakaman dia. Ada rakaman dia, tetap boleh lihat di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Kita kena tengok dekat page Malaysia Tadabbur Academy. Dekat YouTube pun nanti mungkin sudah dimasukkan untuk pengisian pada minggu lepas. Jadi tuan-tuan boleh jadi, kalau tuan-tuan buka dekat YouTube tu, boleh lihat Malaysia Academy Tadabbur Malaysia. So tuan-tuan boleh jadi subscriber, tuan-tuan boleh follow dan sebagainya. Sebab biasanya semua video-video yang rakaman yang telah pun kita buat sebelum ini telah di-upload di dalam YouTube. Jadi manfaatlah sebaik yang mungkin. Baik. Surah Al-Ikhlas ni seperti yang saya maklumkan pada minggu lepas, bahawasanya berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, surah Ikhlas ni dia mengandungi kelebihan yang sangat besar, kelebihan yang sangat agung. Kita sebut ada 4 kelebihan. Yang pertama, Allah mengasihi orang yang membaca surah Al-Ikhlas, dipaham. Kemudian orang yang baca surah Al-Ikhlas ini seumpama 1/3 Al-Quran. Orang yang baca surah Al-Ikhlas ini, jika dia memahami isi kandungannya, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang keempat, Allah mencukupkan keperluan hidupnya. Tetapi yang keempat ni, dia perlu dibaca bersamaan dengan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Maklumat ini semua ada di dalam nota. Jadi tuan-tuan jangan bimbang kalau tuan-tuan tak sempat nak salin. Tuan-tuan jangan bimbang sebab kita ada sediakan nota PDF yang bentuk Word dan ada juga nota ringkasan PDF dalam bentuk PowerPoint. Jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan bentuk notanya terlebih dahulu. Okey. Kalau tuan-tuan tengok di depan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan, okey, ini adalah nota yang dalam bentuk PDF tapi dalam bentuk Word. Ada 3 surah yang digabungkan sekali, surah Al-Ikhlas dan juga 2 surah pelindung iaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Jadi kalau tuan-tuan nak cari maklumat, contohnya macam tuan-tuan nak cari tentang tema bagi surah Al-Ikhlas, berada pada nota. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang nama-nama lain, surah Ikhlas ni dipanggil apa, ada di dalam nota. Begitu juga sinopsis ringkas surah Al-Ikhlas ada di dalam nota. Dan yang paling utama adalah pada kelebihan ni. Kelebihan yang telah pun saya sebutkan yang 4 tadi tu, dalam nota ini ada rujukan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan jangan bimbang kalau terlepas untuk salin, sebab kadang-kadang kita mendengar sambil memandu, kadang-kadang mungkin kita bukanlah kita fokus duduk depan laptop, depan telefon ke, depan tab untuk dengar. Kadang-kadang sambil kita buat kerja lain kita dengar. Jadi tuan-tuan dan puan manfaatkanlah nota ringkasan yang ada ni. Begitu juga tuan-tuan dan puan ya. Okey, dalam ada nota kedua. Nota kedua ni dia adalah nota dalam bentuk apa? Sekejap ya, saya nak kena jaga suara. Okey, sekejap.
Okey, sekejap ya. Okey. Izinkan saya ambilkan nota dalam bentuk PDF satu lagi sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Okey, tuan-tuan, ini adalah nota yang kedua ya, nota ringkasan, tapi dia dalam bentuk PowerPoint yang telah di-PDF-kan. Jadi tuan-tuan kena gunakan kedua-dua nota tersebut untuk memudahkan pembelajaran secara online. Kenapa saya gunakan juga dalam bentuk PowerPoint? Kerana dalam bentuk PowerPoint ni dia ada beberapa maklumat tambahan yang tidak ada pada nota dalam bentuk Word tadi. Jadi kita kena tahu dulu hala tuju pembelajaran kita ni pendekatan dia macam mana. Sebab kita ni buat secara online. Jadi online ni kita banyak kena usaha lebih banyak sikit untuk dapatkan maklumat. Jadi jangan bimbang, kita ada sediakan dua nota untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi pada pagi ni siri 2 kita nak belajar tentang apa? Okey, siri yang kedua pada pagi ni kita dah nak memulakan memasuki ayat yang pertama. Maknanya minggu lepas tu kita bincang dari sudut latar belakang, sinopsis, tujuan surah, kelebihan surah. Sebab kalau kita ni 1 jam saja. Jadi kita hanya sempat menyebut tentang apa yang telah pun saya perkatakan. Jadi pada pagi ni kita manfaatkan masa yang ada ni untuk kita memasuki ayat yang pertama. Okay. Sebelum nak masuk kepada ayat yang pertama, izinkan saya menerangkan bahawasanya pendekatan yang Allah gunakan dalam nak memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya. Okay. Sebab surah Al-Ikhlas ni surah berkenaan dengan Allah. Nak tahu Allah tu siapa, apa sifat dia, apa perbuatan dia, nak kenal Allah, maka salah satu surah yang paling utama nak dirujuk adalah surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ni surah yang mengenalkan kita kepada pencipta kita. Jadi kaedah yang Allah gunakan di dalam nak memberitahu tentang dirinya, Allah menggunakan dua kaedah utama, pendekatan utama. Yang pertama, Allah menggunakan pendekatan al-itsbatu. Al-itsbatu maknanya Allah menggunakan pendekatan menetapkan sesuatu perkara tentang dirinya. Maknanya ni dipanggil ayat yang bentuk positif. Maksudnya Allah Ta'ala menggunakan ayat yang mengatakan dia ini ahad, dia itu samad. Maksudnya ayat 1 dan ayat 2 Allah menggunakan pendekatan menetapkan bahawa dirinya ini ahad, dirinya itu adalah samad. Dan pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Jadi ayat ketiga dan keempat ni dia dua ayat pertama Allah menggunakan pendekatan menetapkan, dan dua ayat yang terakhir Allah menggunakan pendekatan membuat penafian. Allah membuat penafian tentang dirinya. Kenapa Allah perlu menafikan? Mesti ada sebab. Kenapa Allah perlu menetapkan? Pun tentu ada sebab. Kenapa Allah menafikan? Nanti kita akan bincangkan sampai pada ayat nombor 3 dengan ayat nombor 4. Jadi kita boleh kata ringkasannya 4 ayat surah Al-Ikhlas ini, cara Allah Ta'ala nak mengenalkan dirinya kepada kita, Allah menggunakan 2 ayat pertama menetapkan dirinya ini ahadun samad. Okey, pada 2 ayat yang terakhir Allah membuat penafian bahawa diri Allah Ta'ala ini dia lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana kita nak tahu ayat 3 dan ayat 4 ini ada penafian? Allah menggunakan huruf lam. Allah menggunakan kalimah lam. 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 Kita jumpa ada 2 lam dekat ayat 3. Kita jumpa ada 1 lam
pada ayat yang keempat. So izinkan saya membulatkan perkataan lam di sini. Kita ada lam yang pertama, kita ada lam kedua, kita ada lam yang ketiga. Kenapa Allah guna lam? Kenapa tak guna la? Kan? Ada sebab dia. Lepas tu kita kena belajar daripada satu ayat kepada satu ayat. Sebab ini semua ayat Quran ni. Qul tu ayat Quran, lam ayat Quran. Jadi kenapa Allah guna lam? Itu adalah kalam Allah. Allah Ta'ala dia pasti ada sesuatu sebab hikmah kenapa dia membuat penafian. Lepas tu kenapa pula dalam banyak-banyak huruf nafi Allah menggunakan lam pada ayat 3 dan ayat 4. Lepas tu kenapa pula sampai ulang lam tu 3 kali? Ini pun kita akan bincangkan ketika kita tadabbur pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Okay. Inilah bezanya pembelajaran yang hanya kepada tafsiran ayat dengan tafsiran secara tadabbur. Kalau kita tadabbur, kita bukan sekadar nak mencari makna. Bukan sekadar nak tahu ayat ni maksud apa. Bukan sekadar nak tahu tafsiran ayat. Tetapi kita melihat, kita akan memperhalusi, memperincikan daripada satu kalimah kepada satu kalimah, daripada satu huruf kepada satu huruf. Itulah kepentingan tadabbur. Sebab apabila lagi kita faham, lagi kita mengetahui dengan lebih mendalam, maknanya lagi sampailah kita kepada apa yang Allah Ta'ala nak terangkan tentang diri dia. Kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Jadi nak kenal Allah ni adalah dengan mengetahui di sebalik penggunaan kalimah itu maknanya apa, kenapa. Jadi apabila kita buat tadabbur ni, kita akan bermain banyak dengan persoalan. Bukan kita nak mempersoalkan Allah. Bukan. Tetapi kita bermain dengan soalan-soalan ni adalah kerana kita ingin menggali dengan lebih mendalam. Sebab Allah kenalkan diri dia. Jadi kita pun kena baca, kena faham apa sebenarnya yang Allah nak kata pada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. InsyaAllah semua maklumat itu akan ditemui dengan kaedah kita mengikuti tadabbur daripada satu ayat kepada satu ayat. Baik. Yang berikutnya adalah, sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, saya nak tuan-tuan dan puan rujuk nota satu lagi, iaitu nota ini. Tengok nota yang dalam bentuk Word. Kalau saya sebut Word ni, nota yang 3 surah tadi. Okey, dalam nota ni, saya minta tuan-tuan lihat pada muka surat yang ke-6. Muka surat ke-6 ni, dia ada maklumat tentang kenapa surah Al-Ikhlas itu Allah turunkan. Ataupun dalam istilah lain, kita belajar tentang sebab turunnya ayat. Okay. Sebab turun ayat. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okay. Semua ayat Quran turun, semua ada sebab lah, sebab Allah yang turunkan. Allah tak pernah lakukan sesuatu yang tanpa ada sebab ataupun sia-sia, tak ada hikmah. Semua ada sebab. Namun, ada ayat-ayat Quran yang turun disebabkan peristiwa atau kejadian yang khusus. Kebanyakan ayat Quran ni memang Allah turunkan tanpa ada kejadian peristiwa yang khusus Allah turunkan.
Tapi ada ayat-ayat Quran yang dia turun disebabkan sebelum ayat tu turun, ada peristiwa, ada kejadian yang telah berlaku. Jadi kejadian yang dah berlaku tu, peristiwa yang dah berlaku tu, maka turunlah ayat Al-Quran yang selari dengan peristiwa dan kejadian itu. Inilah dipanggil sebab turun sesuatu ayat. Jadi kalau tuan-tuan nak faham mana-mana ayat di dalam Quran, tuan-tuan perlu mencari, perlu membaca. Adakah ayat yang kita nak pelajari ini ada sebab turun yang khusus? Jawapannya ada. Maknanya surah Al-Ikhlas di 4 ayat ni, sebelum dia turun, dia ada beberapa peristiwa yang telah berlaku. Apa peristiwa tersebut? Okey, tengok di dalam nota rujukan. Okey. Menurut Ibnu Kathir, dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir dia bawa ada satu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad daripada ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni, dia cerita bahawasanya ada beberapa orang musyrikin, iaitu ada beberapa orang penduduk Mekah musyrikin, mereka pernah jumpa Nabi SAW dan mereka bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang mereka tanya? Mereka kata, ya Muhammad. Mereka kata, wahai Muhammad, unfud lana rabbaka. Mereka kata, cerita, dia kata, cerita. Tuhan kau ni, dia kata, cuba kau cerita pada kami, terang kepada kami. Rob engkau, Tuhan kau ni, apa keturunan dia, apa silsilah dia. Maknanya, orang-orang Arab Mekah ni, mereka minta kepada Nabi Muhammad ceritakan bahawa Tuhan Nabi Muhammad ni siapa? Siapa dia ni? Apa latar belakang dia ni? Dia ni daripada apa? Tak jelas. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang Tuhannya. Okey. Apabila ada persoalan ditanya tentang Allah, bukan persoalan kecil-kecil ya, persoalan yang besar ni tentang Allah ni. Maka macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab dia? Maka yang memberikan jawapan tu adalah Allah yang memberikan jawapan yang orang tanya tentang diri Allah. Maka Allah menurunkan jawapan. Jadi jawapan itu Nabi SAW perlu jawab semula kepada persoalan yang ditanya. Oleh kerana itu kita jumpa ayat pertama ada kalimah qul. Sebab tu dekat ayat pertama surah Al-Ikhlas, tuan-tuan menemui ada perkataan qul. Orang selalu sebut 3 qul. Apa tu 3 qul? Kenapa ada qul dekat depan dia? Kenapa Al-Falaq ada qul? Kenapa An-Nas tu ada qul? Mesti ada sebab. Sebab perkataan qul maknanya adalah katakanlah. Siapa yang perlu berkata? Rasul yang perlu berkata. Perlu berkata kepada siapa? Apabila kita faham peristiwa sebelum turun surah Al-Ikhlas ni, maka kita akan lebih faham lagi. Oh, patutlah surah Al-Ikhlas ni depannya ada qul.
Qul ni adalah satu perintah dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kembali. Okey. Kita apabila kita baca, kita sebut ayat pertama Qul, dalam terjemahan tafsiran kita, kalau tengok Quran terjemahan, kita selalu jumpa istilah katakanlah. Betul tak? Ya, kita akan jumpa perkataan katakanlah. Okey. Kalau nak lebih maksudnya kalau nak letak perkataan lain, boleh. Tuan boleh kata jawablah. Boleh. Maksud, selain pada perkataan katakanlah, kita boleh letak perkataan jawablah. Boleh? Jawablah. Katakanlah ni samalah untuk menjawab. Kenapa Nabi kena kata? Kalau tak ada perkataan qul, Nabi tetap akan sampaikan ayat Quran tu. Tak pernah Nabi sembunyikan. Betul tak? Sebab tu bukan semua ayat Quran depannya ada qul. Ada 5 je ayat Quran. Ada 5 je surah dalam Quran yang depannya ayat pertamanya ada qul, 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 qul. Qul yang pertama dekat surah Jin. Qul yang kedua dekat surah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul yang ketiga, keempat dan kelima dekat 3 surah yang terakhir. Menunjukkan bahawasanya mesti ada sebab kenapa perlu letak Qul dekat depan ayat yang pertama surah Al-Ikhlas ni. Maknanya sebelum ni ada orang tanya tentang asal usul Allah ni, dari apa keturunan dia. Jadi mereka ingat Allah ni macam makhluk lain lah. Mereka tanya kepada Nabi. Jadi soalan tu soalan besar tu. Sebab Nabi SAW, dia kan ada wahyu. Wahyu boleh turun bila-bila untuk jawab persoalan. Jadi persoalan yang dikemukakan, Allah mendengar, Allah tahu apa yang mereka tanya dekat Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila soalan itu dikemukakan, maka turunlah 4 ayat surah Al-Ikhlas, depannya berbunyi Qul, katakanlah ataupun jawablah, wahai Muhammad. Okay. Moga-moga tuan-tuan jelas setakat ini kenapa depannya ada Qul. Okay, jadi jawapannya depannya ada Qul kerana menjawab persoalan yang dikemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tahu Allah tu siapa? Allah ni apa? Maka ayat 1 bagi jawapan, ayat 2 bagi jawapan, ayat 3 bagi jawapan, ayat 4 bagi jawapan. Jadi kalau anak-anak kita tanya, kan, Allah tu siapa ibu? Kita ambillah balik 4 ayat surah Al-Ikhlas jawab. Ataupun ada kawan sekerja kita tanya, dia bukan Muslim lah, dia tanya pada kita, siapa Tuhan yang satu yang kau selalu sebut-sebut tu? Kita katakanlah, boleh baca ayat 1, 2, 3 dan 4. Sebab surah Al-Ikhlas ni surah yang mengenalkan tentang Allahu Azza wa Jalla. Okey, dah jelas maklumat tu? Okey, tapi sebelum kita masuk kepada jawapan pertama dekat ayat pertama, izinkan saya menerangkan di sebalik penggunaan perkataan qul di dalam Al-Quran. Maksudnya, kalau kita baca Quran depannya ada qul tu kenapa? Maksudnya di sebalik penggunaan qul boleh membawa kepada pengertian apa? Okey. Kenapa Allah menggunakan kalimah qul di dalam ayat ini? Sebenarnya bukan dalam ayat ni je. Dalam surah Al-Falaq, dalam surah An-Nas, dalam surah Al-Kafirun. Begitu juga dalam surah Al-Jin. Okey, apa sebenarnya makna yang tersurat dan tersirat? Okey, kita boleh kata ada 2 sudut. Okey. Sudut yang pertama,
adanya perkataan qul, katakanlah, kita belajar, ia kan perintah kan. Qul ni maksudnya, katakanlah. Maksudnya siapa yang minta Nabi berkata, siapa yang minta Nabi menjawab, jawapannya adalah Allah. Maknanya qul ini adalah satu perintah dari Allah. Okey. Perintah dari Allah ni juga dalam konteks ayat ni adalah jawapan yang bukan Nabi sendiri yang reka-reka jawapan tu. Sebab kan orang tanya soalan, Tuhan kau ni siapa Muhammad? Dia tu apa? Bukan Nabi reka-reka sendiri. Sekejap aku fikir. Tak. Bukan Nabi buat ayat sendiri. Sebab Nabi dia sampaikan sama sebiji apa yang Allah wahyukan. Jadi daripada perkataan qul ini, kita dapat melihat bahawa apa yang Nabi nak kata tu sebenarnya adalah jawapan dari Allah. Kenapa kita perlu menekankan itu adalah jawapan dari Allah? Macam mana kita tahu ia jawapan dari Allah? Sebab Allah yang minta Nabi kata. Kul, katakanlah, jawablah. Apa jawapan dia? Itulah ayat Quran yang Allah minta Nabi katakan. Kerana empat ayat ni cerita tentang Allah. Okay. Sudut yang kedua, di sebalik adanya perkataan qul, Allah mendatangkan perintah menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ini, Nabi Muhammad ini, dia adalah benar-benar seorang Rasul. Kenapa kita, maksudnya macam mana bukti Muhammad ini benar-benar seorang Rasul? Kita katakan bahawasanya ayat yang Nabi baca ni Allah perintahkan untuk Nabi baca. Kenapa Allah perintahkan Nabi baca? Sebab dia Rasul lah. Sebab Rasul ni, dia kena menyampaikan wahyu kepada manusia. Dia kena sampaikan wahyu. Macam mana dia boleh dapat wahyu? Inilah jawapan dia. Kerana Nabi Muhammad ini dia adalah seorang Rasul. Kalau dia Rasul, tentu hubungannya dengan Allah boleh berkomunikasi. Berkomunikasi itu maksudnya dengan cara Allah menurunkan wahyu. Maka Nabi kena sampaikan wahyu itu. Maknanya 4 ayat ni bukan Nabi reka sendiri. Tetapi jawapannya dari Allah dalam masa yang sama menunjukkan bahawa Nabi ini adalah Rasul. Maka kalau dia Rasul, dia kena sampaikan. Sebab tu salah satu sifat Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami di sebalik qul. Nanti dia samalah persoalan pada surah Al-Falaq. Kenapa ada qul dekat depan dia? Cuma tengok pada konteks sebab apa ayat dia turun. Okay, maknanya kita boleh katakan bahawasanya semua ayat yang depannya ada qul, ia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi dapat perintah? Kerana dia adalah seorang Rasul. Jadi dalam konteks surah Al-Ikhlas ini, Nabi dapat perintah untuk menjawab kembali persoalan yang telah ditanyakan oleh beberapa orang musyrikin kepada Nabi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Masuklah kepada ayat yang lanjutnya. Jadi Allah minta kepada Nabi, katakanlah, jawablah, huwallahu ahadun. Huwa
Dia ialah Allah. Allah yang mempunyai nama Ahadun, yang Maha Esa. Dia ialah Allah. Allah yang bersifat dengan keesaan Ahadun. Okay, ini adalah jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama yang Nabi kena jawab dulu adalah dia, iaitu Allah, adalah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Okey. Ahadun ni, kalau tuan nak letakkan makna yang, maksudnya kalau kita nak letak ahadun ni, tuan tengok gambar rajah yang saya paparkan ni. Okey. Ahadun ni sangat tepat kalau kita letakkan, kalau kita nak terjemahkan, yang Maha Esa tu kita boleh kata satu-satunya ataupun yang Esa. Sebab dalam kamus dewan memang ada perkataan Esa digunakan. Kalau kita buka kamus dewan memang ada perkataan Esa. Satu ada dalam Quran, tapi yang paling tepat kita guna Esa. Ataupun satu-satunya, ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata the one ataupun the only one. Penting ada perkataan the one ataupun the only one, satu-satunya ataupun Esa. Okay. Ahadun. Okay. Jadi kita kembali kepada ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama ni, kejap ya. Ayat yang pertama ni Nabi kena jawab, bagi tahu kepada orang yang bertanya, dan sebenarnya kepada kita semua jugalah yang tak bertanya pun kita dapat maklumat ni, bahawa Allah itu adalah the only one. Allah tu dia adalah satu-satunya ataupun yang Maha Esa. Okey, sekejap lagi kita akan kupas lagi tentang keesaan Allah itu dalam ruang lingkup apa. Kita dapat belajar setakat ni, Allah ini Ahadun. Dia adalah yang Maha Esa, ataupun kita kata satu-satunya. Okay. Nanti kita akan kupas Maha Esa dari sudut apa, satu-satunya dari sudut apa. Nanti kita akan kupas sebentar lagi. Okay. Sebelum kita habiskan, sebelum kita terus kepada perbincangan yang lanjut, cuba kita perhatikan pada ayat yang pertama ni, dia begini. Kita jumpa dekat ayat pertama kan, ada penggunaan kata ganti nama. Ganti nama itu maksudnya macam ni. Ada penggunaan ganti nama iaitu huwa. Huwa. Okay. Ganti nama. Kenapa dengan ganti nama ni? Ganti nama pun kena belajar. Jawapan dia lah. Sebabnya macam ni. Biasanya, kenapa guna ganti nama? Maksud dia, fungsi ganti nama adalah untuk apa? Menggantikan nama kan? Betul tak? Itu namanya ganti nama. Maksudnya tak nak sebut nama, tapi kita guna gantikan nama. Okay, contohnya macam ni. Kalau sepatutnya, dekat sini kan Allah dah kata nama dia Allah, betul tak? Kan ni nama Allah. Allah dah kata namanya Allah. Sekejap saya padamkan dia punya ni sekejap. Okey. Macam ni. Allah ni kan dah nama dia Allah. Jadi kalau dah sebut nama, kenapa nak guna pula ganti nama? Ni, dia ni. Kan dah ada nama. Kenapa nak guna ganti nama lagi? Contohnya macam tu. Maksudnya katakanlah dia Allah. Kalau tak ada dia ni, contoh. Kalau tak ada perkataan dia, sekejap tuan-puan saya nak kena terus suara sekejap. Okey. Macam ni. Sekejap ya.
Sekejap. Okey. Begini. Kalau tak ada perkataan dia kan, dia lah contohnya macam ni. Tak ada perkataan dia. Sampai tak maksud tu. Contohnya, katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Sampai tak maksud. Sampai kan? Oh, saya mute tuan-tuan perempuan. Okey. Okey, begini. Okey, kalau tak guna ganti nama, ayat ni lengkap tak? Sampai tak? Katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Sampai. Kan? Ayat ni lengkap. Tapi kenapa perlu letak katakanlah dia Allah yang Maha Esa? Setakat ni tuan-tuan faham tak soalan yang saya nak kemukakan? Saya kemukakan soalan ni tuan-tuan jelas. Boleh tak tuan bagi respon maklum balas? Boleh? Tuan-tuan boleh dengar suara saya? Boleh kan? Boleh dengar? Boleh, Ustaz. Boleh, okey. Yang lain boleh faham Sekejap. Okey. Kejap. Okey, macam ni. Kita kan kalau kita nak guna ganti nama, kita kata dia seorang guru. Okey, faham tak? Dia ibu saya. Sampailah ayat tu lengkap guna ganti nama. Okey. Tapi kalau kita kata dia Rosnah seorang guru. Dia dah guna sebut pula nama Rosnah. Maksudnya kita boleh kata Rosnah seorang guru. Lengkap. Tapi digunakan ayat ni, kalau kita ambil kaedah yang sama, pakai pada perkataan yang saya gunakan tadi tu, dia, kata dia Rosnah seorang guru. Lah, kenapa nak guna dia lagi? Kan Rosnah tu dah cukup. Ataupun kita kata Rosnah seorang guru ataupun dia seorang guru. Tapi kenapa guna dia Allah Ahadun? Kenapa digunakan dia? Okay. Ada sebab dia. Okay. Ingat ini ayat Qurannya, kita tak boleh samakan dia dengan tata bahasa ataupun grammar kita dalam bahasa Melayu lah. Kan dalam bahasa Melayu ni katalah kenapalah guna dua-dua, nama dah ada, kenapa guna ganti nama? Kita jangan samakan dengan bahasa, sebab ini adalah Al-Quran. Ni menunjukkan bahawa Al-Quran ni dari Allah. Okey. Kenapa? Okey, cuba tengok dekat nota ada dekat tamah dia tu. Okey, begini. Salah satu hikmah dia yang ni contoh. Maksudnya okey, salah satu hikmah dia, kenapa Allah gunakan dia, kata para ulama, satu sebab kerana Allah nak menarik perhatian tentang selepas ucap dia tu, apa lagi yang akan diterangkan. Contoh kita kata, dia kan. Contoh tengok ayat saya kata, okey, macam kita kata, boleh tak awak perkenalkan, diri tu terlebih dahulu. Contoh saya dijemput lah, contohnya pengacara majlis kata, okey, tu tak nak tahu tak dia ni siapa? Contoh. Okey, dipersilakan tetamu jemputan kita sekian. Okey, saya akan bacakan latar belakang dia. Contoh dia kata, tak nak tahu dia ni siapa? Kenapa guna dia tu? Dia kan, macam digunakan perkataan dia tu, salah satu fungsinya nak menarik perhatian supaya orang nak tahu lagi. Okey, dia tu apa? Dia tu apa? Okey, dia tu apa? Jadi penggunaan dia ni salah satu fungsi adalah untuk menarik perhatian tentang perkara yang akan diterangkan selepas itu. Itu satu sudut. Okey. Jelas? Yang nombor satu. Nombor dua, tekan tulis Okey, cuma tak ada nota ni. Okey, nombor dua dia. Okey, dia ni. Okey.
tuan-tuan, perkataan dia ni, huwa, 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 Allah banyak guna sebenarnya dalam surah, tak salah surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni Allah guna dua. Kul huwa, kul huwa, kul huwa. Okey. Kenapa guna dia? Okey. Fungsi yang kedua, digunakan perkataan dia sebenarnya menunjukkan bahawa Allah yang Tuhan yang mereka tanya tu sebenarnya sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Maksud dia, Tuhan yang mereka nak tanya kepada Nabi tu sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu tu maksudnya mereka faham tentang Allah tu. Sebab tu kata, dia, jadi orang tanya sebab sebut dia, huwa, dia, orang tahu dah, oh dia. Jadi fungsi yang kedua dia adalah untuk memberitahu bahawasanya korang yang tanya ni sebenarnya korang dah sedia maklum. Tuhan ni, Tuhan Allah tu siapa? Maksud dia macam tu. Itu sudut yang kedua. Maknanya sudut yang pertama, kenapa guna dia sedangkan dah ada perkataan Allah tu? Kenapa perlu guna juga ganti nama tu? Sedangkan Allah tu sudah disebut dalam ayat tu. Adalah yang pertama adalah untuk menarik perhatian. Qul huwa. Okey, katakanlah dia. Okey. Yang fungsi yang kedua adalah untuk memberitahu kepada mereka bahawa korang yang tanya tu sebenarnya dah maklum Allah tu siapa. Cuma kita, tuan-tuan kena begini. Tuan-tuan, kalau dah maklum, kenapa mereka tanya? Kan? Okey, maksudnya begini. Orang-orang Arab dulu ni, mereka tahu Kaabah tu siapa punya. Sebab tu orang dulu sebelum Nabi datang pun, sebelum Nabi SAW datang pun, mereka kata Kaabah tu apa? Baitullah kan? Rumah Allah. Nama bapa Nabi sendiri, bapa Nabi SAW, namanya siapa? Abdullah kan? Hamba Allah. Dari mana mereka boleh dapat perkataan Allah, Allah, Allah ni? Walaupun Nabi tak datang lagi, Quran tak turun lagi. Kenapa mereka dah guna Allah, Allah, Allah? Maknanya Allah ni sudah sedia dimaklumi oleh orang-orang Arab Mekah. Cuma cara mereka faham tu yang salah. Cara mereka faham Allah ni itu yang salah. Jadi surah ni turun nak membetulkan, nak bagi jawapan yang tepat. Allah yang korang dah sedia maklum ni macam ni. Macam ni. Macam ni. Apa tak buat? Tuan ingat lagi tak? Tuan ingat lagi dulu pernah timbul isu di Malaysia, isu tentang nak menterjemahkan Bible menggunakan kalimah Allah. Saya masih ingat. Ingat tak dulu pernah timbul isu, ada cadangan Bible, dia nak tukar perkataan God kepada Allah. Kenapa nak guna Allah? Menunjukkan bahawasanya perkataan Allah ni sudah pun dikenali sejak dulu lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, sebab itu kalau kita belajar nama patung-patung kan, nama patung-patung yang patung berhala yang orang Arab musyrikin buat, tak ada satu patung pun dinamakan Allah. Sebab mereka tahu Allah ni siapa. Mereka tahu tu Allah tu. Tapi walaupun mereka tahu Allah tu pencipta langit ke pencipta bumi sudah dimaklumi, tetapi cara mereka ibadat salah. Walaupun mereka tahu tentang Allah tu, tapi kehidupan mereka ni tidak seperti yang mereka faham tentang Allah tu. Sebab itulah kita tekankan penggunaan perkataan huwa. Okey, setakat ni jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Jelas. Boleh saya teruskan lagi? Okey.
Mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan, adakah berat ataupun tidak berat? Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau dah jelas, kita teruskan dengan perkataan Allah itu. Okey. Katakanlah, jawablah, dia ialah Allah. Kerana dia tu orang yang kita sebut tadi, sudah dimaklumi ada satu Tuhan tu. Okey, satu Tuhan tu. Okey, Tuhan itu siapa? Allah. Okey. Allah, okey, mudah ingat je. Allah, kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita jumpa perkataan Allah. Dekat perkataan Bismillah, dekat perkataan Alhamdulillah, kita jumpa. Okey. Nama Allah, kalimah Allah ini, okey, sudah disedia maklum. Apabila disebut Allah, ia merujuk kepada yang layak untuk disembah. Maka kalau disebut Allah ni, kalau disebut nama Allah ni, dia dikaitkan dengan pengibadahan. Dia ibadat, dia dikaitkan dengan penyembahan. Dikaitkan dengan peribadahan. Okey. Katakanlah dia adalah Allah. Okey, kita faham Allah. Allah ni ia bersifat ahadun, yang maha esa. Jadi kalau kita ambil ayat macam ni, kalau kita bina ayat macam ni, yang disembah itu ahadun, yang maha esa. Allah ahadun. Ataupun kita kata yang kita ibadahi adalah ahadun. Kenapa saya kata Allah itu diibadahi, disembah? Sebab nama Allah itu sendiri merujuk kepada pengibadahan, penyembahan. Okey. Ahadun, yang maha esa. Okey. Dah jelas tentang setakat ni, boleh faham. Tapi kita nak masuk dalam sikit lagi. Kita nak perincikan lagi. Kenapa ahadun ni yang maha esa? Kita nak fahamkan lagi. Esa dari sudut apa? Dalam ruang lingkup apa Allah ni esa? Okay. Jadi, kita tengok pada nota yang berikutnya. Okey. Begini. Perkataan ahadun, kita tahu ia merupakan salah satu daripada nama Allah 99. Okey. Ahadun ni, kalau kita cari dalam Quran perkataan ahadun, kita akan jumpa sebanyak 74 kali dalam Quran. Perkataan ahadun. Okey. Daripada 74 kali di dalam Quran, hanya satu tempat je perkataan ahadun dikaitkan, digunakan hanya tentang Allah. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya perkataan ahadun ni semua sekali dalam Quran ada 74. 74 kali ahadun ni hanya satu saja yang dikaitkan, yang dia menyebut tentang ahadun tu Allah lah. Ahadun dalam 74 tempat tu, satu tempat je ahadun tu merujuk kepada Allah. Dalam surah apa agak-agaknya? Nah, dalam surah Al-Ikhlas lah. Ahadun. Inilah satu-satunya tempat. Daripada 73 tempat, daripada 74 tempat dalam Quran ada perkataan ahadun.
Ada perkataan ahadun. Tetapi satu tempat je ahadun digunakan dikaitkan dengan Allah. Satu je. Ahadun di dalam Quran yang dikaitkan dengan Allah. Dalam daripada 74 tempat ni. Okey, kenapa saya sebut benda ni? Ada sebab. Ada sebab. Okey. Sebab dia macam ni. Tengok ya, begini. Kalau orang bertanya pada kita, dia kata macam ni. Dia kata, okey, apa bukti Allah ni Maha Esa? Kalau orang tanya, ya. Apa bukti Allah ni satu-satunya Tuhan yang Maha Esa? Nak membuktikan ketunggalan, nak membuktikan keesaan. Okey. Jawapan dia ada pada penggunaan kalimah ahadun tu sendiri. Boleh faham? Maksudnya macam ni. Apa bukti Allah tu Maha Esa? Ahadun. Kata, apa bukti Allah tu ahadun? Sebab tu Bilal bin Rabah ketika dia disiksa kan untuk tukar agama, dia kata apa? Ahadun, ahadun, ahadun. Yang Maha Esa, yang Maha Esa, yang Maha Esa. The only one, the only one, the only one. Okey. Kalau ada pihak minta bukti, buktikan apa ahadunnya Allah tu. Kita kata, okey, bukti dia penggunaan perkataan ahadun ni dalam Quran ada 74 kali ahadun. Daripada 74 perkataan ahadun tu, satu je ahadun dikaitkan dengan Allah. Dalam ayat apa? Ayat nombor 1 surah Al-Ikhlas. Kalau tuan-tuan jumpa nanti dalam Quran perkataan ahadun pada surah lain, ayat lain, semua itu bukan merujuk kepada Allah. Dia bukan nak kata tentang Allah tu ahad. Bukan. Satu tempat je dalam Quran, ahadun tu, Allah ahad. Kalau yang lain tu, bukan Allah yang ahad. Benda lain yang ahad. Tapi satu tempat je pada surah Al-Ikhlas menunjukkan bahawa penggunaan perkataan ahadun ini sendiri dalam ayat surah Al-Ikhlas ini menunjukkan Allah itu sudah yang tunggal. Penggunaan perkataan ahadun yang tunggal, yang satu-satunya dikaitkan Allah itu ahad, hanya satu tempat saja. Maknanya penggunaan satu tempat saja ahadun dikaitkan dengan Allah tu dah menunjukkan dah Allah itu ahad. Sampai tak maklumat yang saya nak cuba jelaskan? Okay, setakat ni jelas tak? Boleh faham tak? Online ni saya kena banyak tanya. Kalau kelas bersemuka ni, kita boleh tengok raut wajah, tengok body language, kan? Orang boleh jawab serentak. So online ni saya tak pasti. Okay, setakat ni tu terjelas tak? Perlu saya ulang tak? Okay, saya tunjuk bukti. Saya tunjuk bukti. Okay, saya tunjuk bukti lain. Tengok ya. Kalau orang tanyalah. Okay. Apa contoh ayat yang ahadun yang ada dalam Quran tapi bukan tentang Allah? Kita sebut tadi 74 kan? 74 kali kan? Okey. Daripada 74 ni, 73 semua dikaitkan selain dari Allah, satu je dengan Allah. Okey. Nak tahu tak 73 ni ada pada ayat mana yang lain? Saya tunjukkan. Begini.
Cuba tengok ayat yang keempat, surah Al-Ikhlas. Tengok ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat, sekejap. Cuba tak ahadun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadun. Cuba tak ahadun? Ada. Okey. Jelas. Cuba tak ahadun? Sama tak macam Allahu ahad. Ahadun juga. Ayat 1 tadi kan? Okey, ni ayat 1. Ayat pertama. Ni pun ahad juga. Okey. Tetapi ahadun pada ayat yang keempat ni sebenarnya cerita dia sebenarnya tentang siapa. Dekat sini memanglah ayat ni tentang Allah. Tapi ayat ni sebenarnya kalau kita baca tengok ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, Allah kata dan tidak pernah ada baginya bandingan dengan sesuatu pun. Maksudnya dekat ayat ahadun dekat sini sebenarnya Allah nak mengatakan bahawa tidak ada mana-mana makhluk. Tidak ada mana-mana makhluk yang sebanding setara dengan Allah. Jadi ahadun dekat sini sebenarnya dikaitkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tak ada yang ahadun kufuan. Maknanya ahadun dekat sini merujuk kepada sesuatu apa-apa pun tiada yang kufuan, yang sekufu, yang sebanding dengan Allah. Jadi ahadun dekat sini adalah tentang makhluk-makhluk Allah yang lain. Berbeza dengan ayat nombor 1. Kalau ayat nombor 1, ahadun ni tentang siapa? Allah. Tapi ahadun ni tentang siapa? Makhluk-makhluk yang lain. Ini bukti ayat lain. Okey, jelas. Okey, surah Al-Ikhlas ni tuan-puan ya, menariknya surah ini sendiri dah membuktikan. Nanti kita akan belajar nanti pada ayat 2 kita akan jumpa, ayat 3 jumpa, ayat 4 kita akan jumpa. Ayat ni kenapa dia pelik Ayat tu sendiri membuktikan penggunaan kalimah disusun ke depan, susun ke belakang sebenarnya sudah membuktikan Allah itu dia adalah yang Maha Esa. Kita dah bincang tadi dari sudut penggunaan perkataan apa? Ahadun di dalam Al-Quran. Okey. Tapi belum habis lagi. Ada lagi pentafsiran dekat Qul huwallahu ahad. Okey. Saya lanjutkan lagi kepada perbincangan kita yang berikutnya adalah begini. Tadi kan kita dah nyatakan bahawasanya Allah yang Maha Esa ni, Allah satu-satunya ataupun Allah ini the only one, satu-satunya dari sudut apa? Nak tahu dari sudut apa, kita katakan, cuba tengok nota ni. Nota yang satu lagi dalam bentuk ni. Dalam bentuk nota penuh ni. Cuba tengok nota PDF yang Word. Dia dekat sini. Tengok muka surat nombor 8. Kita kena silang rujuk sikit nota tu. Okey, dekat sini. Begini. Okey, nampak tak yang kotak yang muka surat nombor 8 ni. Dekat nota, bukan nota PDF yang PowerPoint tu, tapi yang ni. Okay, tengok baik-baik. Okay. Keesaan Allah ni merangkumi semua sudut. Kata Allah tu yang Maha Esa. Kita kata, maknanya tak cukup kita hanya kata Qul huwallahu ahadun. Kita kata
Katakanlah dia ialah Allah yang Maha Esa, full stop. Okey. Apabila kita belajar tadabbur, dia akan mengembangkan lagi makna. Allah yang Maha Esa itu dari semua sudut keesaannya. Kita kata semua sudut. Jadi kalau dekat Quran terjemahan tuan-tuan dan puan, kalau hanya tulis sekadar Allah tu Maha Esa, kita kena letak kurungan di bawah dia. Letakkan kurungan ataupun tuan-tuan buat ulasan dekat situ. Allah yang Maha Esa ini, yang Maha Tunggal ini, satu-satunya ini dari sudut apa? Kita kata Allah ni Maha Esa dari semua sudut. Sudut yang pertama dari sudut zatnya. Allah tu dari sudut zatnya tidak ada yang berbentuk, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang ada sama macam Allah tu. Dari sudut zatnya. Merujuk kepada tiada bandingan bagi Allah. Esanya Allah tu sendiri dari sudut sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Tiada makhluk yang sama bersifat seperti Allah. Maknanya Allah ni, dia je lah yang punya sifat macam tu. Orang lain tak ada sifat macam dia. Itu dari sudut esanya Allah, dari sudut sifat. Okey. Esanya Allah ni juga dari sudut perbuatannya. Allah Ta'ala ni, kalau dia buat sesuatu, dia tak buat sama macam kita buat. Allah ni, dia memilih tak sama macam kita pilih. Allah ni kalau dia mendatangkan sesuatu kebaikan, tak sama macam kita yang beri kebaikan. Jadi kita boleh kata esanya Allah ni daripada semua sudut, semua ruang lingkup. Tak ada sedikit ruang pun Allah ni sama macam makhluk dia. Tak ada. Semua sudut Allah ni esa. Kalau nak dikembangkan lagi, kita boleh kata Allah ni esa di sudut apa? Contoh, Allah ni dialah satu-satunya pencipta. Ada tak makhluk lain yang mencipta? Kita kata tak ada. Kenapa? Kerana Allah tu ahadun, dialah satu-satunya ruang dalam bab apa? Satu-satunya pencipta. Satu-satunya yang memberi rezeki. Satu-satunya yang mentadbir alam ni. Tak ada pihak kedua takbir alam ni. Faham tak? Maksudnya, kenapa ni? Terganggu Sangkut ke apa? Okey. Masya Allah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, boleh dengar tak suara saya? Dengar suara, dengar Ustaz. Video tak ada. Video saya sangkut Ya, sangkut. Okey. Sekejap. Tapi sekarang okey dah video dia? Belum lagi? Belum lagi. Belum lagi Ustaz. Okey, tak apa. Video tu tak apa. Tak penting ada perubahan, tak apalah. Dia dengar suara Okey, begini. Kita pun dah lewat sebenarnya. Okey. Saya terangkan sikit saja tentang Allah ni Maha Tunggal, tapi minggu depan saya kena terangkan lagi sekali lagi untuk mantapkan ahadun tu. Kenapa Bilal disebut ahadun? Kita tahu Bilal, tapi kita nak tengok kenapalah Bilal ni sampai dia sanggup tu tahan badan di dalam panas, letak batu sampai dia kata ahadun ni. Apa yang powerful sangat dekat perkataan ahadun tu? Lepas tu saya kena kupas sampai beria-ria macam ni. Memang saya memang mengajar pun memang sangat beria-beria sikit. Sebab lagi faham kan. Sebab kita jangan faham ahadun ni macam, alah ahadun je lah yang Maha Esa. Tak, jadi nak tahu Allah ni Maha Esa ni supaya menjadi zikir kita. Sebab tu kita kata, kenapalah 4 ayat ni sampai boleh masuk syurga?
Kenapa boleh dapat 1/3 macam baca Quran? Kenapa sampai Allah kasih? Lepas tu kita kena faham ahadun. Jadi ahadun ni dia adalah yang Maha Esa. Maha Esa dari sudut apa? Kita kata Maha Esa dari segala-galanya. Dari sudut Tuhan tu sendiri, dialah satu-satunya Tuhan. Okay, dah satu. Yang kedua, Allah Ta'ala ni Maha Esa dari sudut dalam apa pun. Kan? Dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pemberi rezeki, dialah satu-satunya yang mentadbir alam ni. Tak ada pihak kedua yang mentadbir langit, tak ada pihak ketiga yang mentadbir matahari, tak ada pihak ketiga, pihak keempat yang tolong Allah jaga supaya hujan ni turun, tak ada. Allah satu-satunya pentadbir. Allah satu-satunya lah yang akan memberikan kita kemudaratan. Allah satu-satunya lah yang boleh menyembuhkan kita. Allah satu-satunya lah yang boleh menyakitkan kita. Jadi Allah ni satu-satunya dari semua sudut. Okey. Jadi untuk lebih faham lagi, macam mana kita boleh kata Allah ni satu-satunya dari semua sudut, itu kita kena belajar insya-Allah pada minggu depan sekali lagi insya-Allah. Kita pun dah lewat. Takut tuan-tuan dan perempuan ada urusan, tapi saya nak sebut beginilah. Okey, walaupun tak nampak gambar tak apa. Tengok dekat nota ni. Minggu depan kita akan cari jawapan. Kenapa Allah ni kita kata dia yang Maha Esa? Sebab kalau kita baca tafsiran, mungkin kita jumpa terjemahan kita tulis Allah yang Maha Esa saja. Tapi kita belajar tadabbur ni kalau boleh tolong letakkan dalam kurungan Allah yang Maha Esa dalam kurungan dari semua sudut. Kenapa dari semua sudut? Nanti kita akan bincangkan penggunaan perkataan tanwin pada perkataan ahadun. Kenapa Allah tak guna al-ahadu? Kenapa guna ahadun? Kenapa ada dun dekat belakang dia? Dia berbeza dengan as-samadu. Maksudnya, kenapa ayat tu Allah letakkan tanwin? Kalau kita belajar tajwid, tanwin ni sebab nak izhar lah kalau kita nak sambung dekat ayat yang kedua kan. Tapi kenapa dun ni diletakkan tanwin? Kita belajar tadabbur, dia membawa maksud lain. Kita bincangkan. Kenapa tak kata Qul huwallahul ahadu? Kenapa tak guna Qul huwallahul ahad? Kenapa dun ahadun? Ini kita bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan dan kita akan selesaikan ayat nombor 1. Lepas tu baru kita masuk kepada ayat yang kedua. Okey, setakat ni tuan-tuan dapat tak sesuatu pengisian pada pagi ni? Okey, tuan-tuan ada apa-apa perkara nak ditanyakan? Ada apa-apa yang perlu saya ulang kembali? Tuan-tuan dan puan-puan, ada? Tak ada? Okey. Okey, kelas ni dia akan berlangsung setiap minggu tuan-puan ya. 10.30 pagi insya-Allah. Anjuran daurah muallimah. Nanti saya kena buat poster lah supaya untuk mengingatkan semua insya-Allah. Baik, ada apa-apa soalan tak? Saya tengok dekat chat ni tak ada. Saya minta maaf ya kalau saya ambil waktu yang agak panjang sikit memperincikan ayat. Sebab ayat ni dia sangat besar manfaat dia. Jadi kita kena perincikan. Baik. Okey, ada sebarang persoalan, pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan? Ada? Tak ada persoalan. Saya pun tak tahu kenapa tak boleh keluarkan ayat. Okey, kalau tidak ada apa-apa, kita ucapkan jazakumullahu khair kepada penganjur kita Daurah Muallimah di atas usaha yang sangat baik. Penganjuran setiap minggu nak belajar tentang surah-surah pendek dicampur dengan mempelajari Asmaul Al-Husna. Semoga Allah memberkati kalian semua
Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khair. Semoga Allah memberkati tuan-tuan dan puan semua. Kalau ada sebarang pertanyaan, nanti bolehlah bertanya pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Jadi kalau nak tengok rakaman siri yang pertama, boleh tengok dekat page, FB page Malaysia Tadabbur Academy. Baik, kita jumpa lagi. Kita tangguh pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih.